9039. Pada hari ini saya akan mengutarkan tentang isu yang berlaku dalam pengurusan sumber manusia di dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Pengurusan sumber manusia strategik penekanan kepada pendekatan yang berorientasikan strategi seharusnya menghasilkan antara amalan pengurusan manusia yang mempunyai kesan positif ke atas prestasi organisasi. Jadi pekerja orang kurang upaya ataupun OKU adalah sebahagian daripada tenaga kerja yang menyumbang sedikit sebanyak daripada pembangunan ekonomi negara. Selain itu, terdapat pelbagai isu yang dihadapi oleh mereka sepanjang proses pengurusan mereka. Jadi antara isu yang telah dikenal pasti ialah dari segi masalah komunikasi, diskriminasi, pengambilan pekerja dan lain-lain. Tapi isu utama yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah dari segi komunikasi antara pekerja orang kurang upaya OKU. Orang kurang upaya OKU menurut Majlis Kebangsaan di bawah Seksyen 31 Akta Orang Kurang Upaya 2008 Akta 685 telah dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada bulan Ogos 2008. Jadi kepelbagaian bekerja ditempatkan bermaksud dari segi perbezaan daripada jantina, umur, budaya dan juga etnik. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia KSM juga melaporkan bahawa statistik orang kurang upaya OKU yang berdaftar adalah seramai 126,196 dalam tahun 2023. Jadi, pengurusan sumber manusia dalam kalangan orang OKU merupakan pengurusan yang amat penting kerana ia sedikit sebanyak mempunyai beberapa isu dan juga perhatian yang perlu diberikan khas kepada mereka. Antara isu yang tercetus dalam masalah pengurusan sumber manusia ini ialah dari segi alat hubungan antara satu orang ke antara satu sama lain, iaitu pekerja OKU yang mempunyai masalah pendengaran yang berbeza dan juga cara komunikasi yang berbeza akan menyulitkan proses organisasi dalam membuat berkomunikasi dalam masalah mereka. Selain itu, bagi OKU-nya yang mempunyai cacat penglihatan ataupun pendengaran akan mengalami masalah dalam cara komunikasi, seperti mungkin mereka akan salah menafsirkan apa yang kita cakap dan apa yang mereka faham. Jadi oleh itu kita perlukan bantuan teknologi sistem yang maju untuk membantu dalam mengurangkan masalah ini daripada berlaku. Jadi antara perbincangan yang kita dapat bincangkan dalam masalah ini ialah orang kurang upaya mengalami kesukaran fizikal yang mungkin memerlukan bantuan dari segi akses kepada komunikasi. Sebagai contoh, bangunan yang tidak mesra orang kurang upaya tidak boleh menjadi penghalang kepada pemahaman orang kurang upaya untuk memahami setiap maklumat yang akan disampaikan. Selain itu, golongan ini juga mendapat dikategorikan dalam sesuatu kategori yang tertentu. Contohnya, dia tak boleh menjalani kehidupan yang sempurna seperti orang lain. Selain itu, dengan mengenal pasti masalah pendengaran, iaitu dalam konteks komunikasi juga mengambil masalah yang sama seperti kita dalam merancang penggunaan komunikasi, dan juga segala tindak balas yang diperlukan dari mereka mungkin akan berbeza dari berbanding orang yang normal. Dan untuk masalah ini untuk dipertimbangkan oleh pihak pengurusan ialah boleh meningkatkan kebolehan capaian teknologi untuk orang upaya, termasuk menyediakan laman web ataupun aplikasi yang mesra untuk digunakan oleh orang kurang upaya, seperti mengadakan alat bantuan dengar ataupun alat komunikasi serta peranti elektronik yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lah. Selain itu, menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah difahami, seperti kita kena elakkan menggunakan frasa, teknikal atau istilah yang mungkin mengelirukan mereka. Jadi ekspresi wajah juga amat penting untuk kita berkomunikasi dengan orang kurang upaya. Selain itu, pihak kerajaan boleh juga menyediakan infrastruktur yang mesra supaya mereka boleh mudah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat lain, seperti mengadakan bangunan yang mesra pengguna OKU. Akhir sekali, pihak pengurusan sumber manusia boleh menganjurkan kelas pembelajaran bahasa isyarat kepada pekerja yang normal agar mereka boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh pekerja orang kurang upaya, supaya mereka boleh berkomunikasi dengan lebih lancar. Jadi kaki tangan dan pihak pengurusan sumber manusia juga perlu melibatkan diri dalam kelas tersebut agar semua organisasi dalam sesebuah syarikat dan setiap pekerja di dalam sebuah organisasi
boleh memahami dan mengetahui tentang cara-cara untuk berkomunikasi dengan cara pendekatan yang lebih mudah selain daripada bercakap secara biasa. Contohnya menggunakan bahasa isyarat dan juga menggunakan kaedah menulis juga boleh digunakan. Jadi ini bukan saja untuk memudahkan urusan berkomunikasi, tapi ia juga boleh meningkatkan pekerjaan yang intelek dan mempunyai lebih daripada satu kebolehan dalam menguasai satu bahasa. Jadi kesimpulannya, selepas apa yang telah dibincangkan, sememangnya pelbagai isu di tempat kerja ini memang banyak dan dia akan terus berlaku, tetapi cara untuk kita mengatasi masalah tersebut ialah berdasarkan bagaimana pengurusan sesebuah sumber manusia tu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu daripada berlaku. Jadi secara keseluruhannya, profesional pengurusan manusia akan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan dan kerja-pekerja dalam setiap organisasi mereka. Jadi cabaran dan peluang di masa hadapan adalah untuk mengatasi kesukaran yang akan melanda pihak pengurusan. Jadi prestasi pengurusan manusia juga perlu dinilai dari segi keupayaan mewujudkan mutu kehidupan yang baik bagi tenaga kerjanya. Ini akan memerlukan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap keberkesanan pengurusan sumber manusia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.